Assalamualaikum, salam hormat. Selamat malam. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Hari ini 23 Mac 2021. Saya Wan Syarina. Terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama siaran Bernama TV. Dan Januari lalu, Kementerian Pembangunan Usahawan (MEDAK) akan melancarkan Pelan Transformasi Koperasi Malaysia 2021-2025 diumumkan pada Januari lalu, ataupun singkatan kepada Pelan Transformasi Koperasi Malaysia ini dipanggil juga sebagai Transcom, yang menggariskan tujuan dan langkah-langkah yang proaktif, strategi yang komprehensif ya, untuk memastikan gerakan koperasi dapat memberi manfaat yang lebih besar dan menyeluruh kepada kesejahteraan anggota koperasi sendiri dan juga masyarakat. Dan bercakap tentang Transcom 2021-2025 ini, ia dijangka dirasmikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 30 Mac ini. Dan malam ini kita bersahati untuk bersama-sama dengan Datuk Wira Mas Ermiati Samsudin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bercakap secara khususnya berkenaan dengan transformasi koperasi Malaysia. Apa khabar Datuk? Baik, apa khabar? Khabar baik juga, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan tahniah Datuk, baru saja selesai dos kedua. Ya, setengah hari tadi. Tadi. Okey, baik. Okey Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh kepada dokumen Transcom ini, mungkin boleh Datuk jelaskan secara ringkas lebih dahulu berkenaan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, latar belakangnya, fungsinya, peranannya, dan adakah ia berada pada landasan yang diharapkan sekarang ini? Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada Bernama kerana sudi untuk menjemput pada Ruang Bicara pada malam ini, dan ia bercakap tentang soal Transcom yang mana kita amat gembira yang akan dilancarkan pada 30 hari bulan 3 hujung bulan ini nanti. Dan kalau kita tengok, Suruhanjaya Koperasi adalah merupakan sebagai satu agensi yang bertanggungjawab sejak daripada dulu untuk menguruskan atau mentadbir tentang hal ehwal koperasi di Malaysia. Dan sebenarnya gerakan koperasi di Malaysia ini telah bermula daripada 1922. Dah lama. Ke tahun depan dah genap 100 tahun. Ya. Kalau dulu nama dia Jabatan Pembangunan Koperasi. Dan sejak daripada itu ada macam-macam kementerian yang koperasi ini berada di bawah macam-macam kementerian. Dan terkini pada 2018 diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Dan hari ini yang mana telah pun diterajui oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi. Dan kita melihat bahawa Transcom ni tepat pada masanya. Yang mana kalau kita tengok dalam tempoh 100 tahun yang melibatkan lebih kurang 14,668 koperasi di seluruh negara, dan keanggotaannya lebih daripada 6.1 juta anggota, dan dia punya shares lebih kurang dalam 12.65 bilion. Dan kita tengok hari ini aset yang dipunyai oleh koperasi juga cukup banyak, 141 bilion. Jadi ini adalah merupakan hasil daripada gerakan usaha koperasi sejak daripada tahun 1922. Dan ianya satu perjalanan yang cukup panjang dan menunjukkan bahawa koperasi ini cukup relevan sekali di kalangan masyarakat Malaysia, dan ianya juga turut menyumbang kepada maksudnya ekonomi negara. Dan ianya menyumbang pun bukan sikit banyak, tapi cukup banyak, berjumlah 21 bilion. Jadi di sini peranan yang harus dilihat supaya kita dapat perkasakan lagi melalui, bukan hanya melalui gerakan koperasi ini, tetapi juga melalui transformasi yang disebut Pelan Transformasi Koperasi Malaysia yang akan dilancarkan nanti, insyaAllah. Okey, bila kita bercakap tentang sesuatu yang berusia hampir 100 tahun seperti sektor koperasi ini, mungkin boleh Datuk berikan gambaran kepada kita apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dari segi inisiatif, usaha untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi ini dibantu, dan supaya ia boleh menganjak daripada imej tua dan konvensional itu kepada sesuatu yang progresif, yang inovatif. Misi SKM adalah untuk sama-sama menjadikan sebagai peneraju keberkesanan koperasi supaya dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dan kalau kita tengok sejak daripada awal lagi, banyak yang telah pun dilakukan melalui polisi dan juga dasar oleh pihak kerajaan. Dan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan itu sendiri, banyak perkara-perkara ataupun program yang telah pun kita laksanakan, terutama sekali untuk kebaikan, untuk merancangkan lagi ekonomi di bawah naungan koperasi. Dan kita tengok di bawah koperasi itu juga ada dasar atau polisi yang sebelum ini dasar koperasi negara,
daripada tahun 2003 sampai 2010. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Dasar Koperasi Negara melibatkan pada 2011 sampai 2020. Dan selepas 2020 tu kita nak ke mana? Sebab itulah dengan norma barunya lagi, dengan keadaan COVID yang melanda Malaysia dan sebagainya, sebab itulah lahirnya idea untuk MedEd bersama-sama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia melahirkan pelan transformasi Koperasi Malaysia ini supaya dapat melihat bagaimana untuk mengurus tadbir, bagaimana untuk kita pantau, bagaimana untuk kawal selia koperasi ini dalam keadaan yang baru, dan juga dengan pendekatan yang baru supaya ianya lebih bersifat inklusif dan menyeluruh. Terutama sekali bukan hanya melibatkan anggota masyarakat yang terlibat dengan koperasi, tetapi juga di keseluruhan ekosistem itu sendiri. Okey, mungkin boleh juga sekarang ini untuk kita faham apa yang akan ada dalam Transcom itu sedikit sebanyak. Okey, kalau kita tengok memang dalam transformasi koperasi itu dia ada melibatkan banyak elemen. Yang mana kalau kita tengok tadi ada 14,668, jumlah cukup banyak, tetapi adakah keseluruhan itu relevan ataupun adakah keseluruhan itu aktif dan sebagainya? Sebab itu kita ada ambil pendekatan kepada 5 matlamat. Yang pertamanya yang mengambil kira tentang kesejahteraan dan juga kemakmuran dari segi maksudnya approach yang akan kita laksanakan nanti di bawah pelan transformasi koperasi ini. Dan yang keduanya dari segi sudut perundangan. Kalau dulu sebelum ini ada berlaku mungkin sedikit birokrasi ataupun intervensi daripada mungkin daripada pihak SKM. Kalau nak buat apa-apa je kena melalui SKM, kena minta approval daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi itu mungkin ada merencat ataupun melambatkan sikit proses dan sebagainya. Dan sebab itulah dengan Transcom ini kita melihat dari segi sudut perundangan, dari sudut kawal selia supaya ini boleh berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan yang ketiganya dari segi sudut pembangunan modal insan. Kita nak melahirkan anggota koperasi, pengurus pentadbir yang terlibat dalam koperasi itu yang lebih berilmu, lebih berpengetahuan dan lebih profesional, dan supaya kita dapat melaksanakan matlamat yang keempat, supaya maksudnya kalau dulu sebelum ini ada tradisional, banyak model perniagaan tradisional yang berlaku dalam koperasi, tetapi hari ini dengan norma baru kita nak move mereka, ada transisi kepada yang lebih baik, lebih moden dan lebih maksudnya lebih teknologi dan sebagainya. Dan yang kelima matlamatnya adalah supaya koperasi ini dari segi pengurusan, pemantauan, kawasannya lebih mesra alam. Jadi maksudnya tidak ada border, tidak ada maksudnya tidak ada gap lah di antara pihak koperasi, masyarakat, anggota ataupun semua yang berada di dalam ekosistem koperasi itu sendiri. Kalau kita ingin bercakap tentang isu ataupun cabaran gerakan koperasi khususnya di Malaysia, dan bagaimana ia diberikan perhatian dalam Transcom itu sendiri? Sebenarnya kalau kita cakap pasal soal koperasi, dia terlalu banyak isu dan juga cabarannya. Dan walaupun kita lihat dari sudut pembangunan ekonomi itu sendiri, dia menyumbang pada ekonomi, tetapi juga kita lihat daripada akses pasaran, lihat daripada persepsi dan juga penerimaan masyarakat, dan juga fungsi dan juga bagaimana koperasi itu berperanan, dan juga penggunaan teknologi dan sebagainya. Terlalu banyak isu dan juga cabaran. Sebab itulah kita mengangkat Transcom ini supaya boleh diolah dengan dan juga penerimaannya yang cukup baik, bukan hanya setakat di pentadbir tetapi juga penerimaan di kalangan masyarakat juga dapat terima. Dan saya juga ingin menyentuh bahawa kita tengok dari segi isu dan cabaran koperasi yang melibatkan koperasi wanita juga. Saya juga nak sentuh sebab minta maaf cakaplah, sebab walaupun dah kita nak sampai 100 tahun koperasi ini berada di Malaysia, malang sekali. Malang sekali. Koperasi wanita di Malaysia ini hanya baru ada 1.69%. Maksudnya jumlah yang cukup kecil, hanya ada 200 lebih, berbanding dengan 14,668
jumlah koperasi. Dan keanggotaannya cukup juga rendah, 18,750 orang anggota. Yang mana dia menyumbang, kalau tadi kita tengok sumbangannya berbilion disebut tetapi jumlah yang sumbangnya cukup rendah, hanya RM5.6 juta. Itu sangat menimbulkan tanda tanya kerana kita tahu wanita ini sangat akrab kepada perkara-perkara yang mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya dari segi keluarga ke, pengurusan keluarga ke, dan dari segi perniagaan dan sebagainya. Betul. Apa yang menjadi faktornya? Adakah dijalankan kajian? Sebab saya cakap tadi, isu dan juga cabaran itu yang berlegar. Maksudnya banyak. Kadang-kadang mungkin disebabkan maksudnya definisi koperasi wanita itu, maksudnya entitinya 100% wanita. Sebab itulah di kementerian saya telah pun diberi mandat oleh Yang Berhormat Menteri untuk saya sendiri mengetuai untuk maksudnya mencampionkanlah, menjuarai isu-isu bukan hanya usahawan wanita tetapi juga koperasi wanita. Dan itu cabaran daripada Yang Berhormat Menteri saya sambut, dan kita telah pun menubuhkan jawatankuasa induk keusahawanan dan juga koperasi wanita untuk melihat tentang masalah ini. Dan saya kira sesuailah dengan apa yang ada pada ini dengan Transcomnya, yang mengambil kira bukan hanya Transcom semata-mata tetapi juga kita lihat wawasan kemakmuran bersama 2030, rancangan Malaysia ke-12 dan juga dasar keusahawanan negara 2030 yang kita nak maksudnya canaikan bersama-sama dengan Transcom ini supaya hasrat kita untuk melahirkan lebih banyak koperasi wanita yang berkualiti, yang boleh memberi sumbangan kepada negara dan juga menjadikan pemimpin-pemimpin wanita koperasi dapat dilahirkan. Dan yang itu saya punya, maksudnya KPI, antara saya punya KPI dan juga saya punya misi lah. Itu sangat menarik sebenarnya. Mungkin kelebihan juga untuk kita mempunyai Timbalan Menteri Wanita di Medak. Kita akan bercakap tentang program-program ataupun aktiviti yang direncana menerusi Transcom ini. Mungkin tidak secara khusus kepada wanita sahaja tapi secara keseluruhan juga. Selepas ini Datuk, apabila kita kembali semula, kita berehat seketika, teruskan menonton siaran Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara malam ini bercakap tentang transformasi koperasi Malaysia bersama-sama dengan Datuk Wira Mas Ermiati Samsudin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita dah sebut sedikit tentang Transcom. Ada juga cerita Datuk tadi tentang koperasi wanita di negara kita dan bagaimana visi Datuk sendiri secara peribadi dan juga menerusi kementerian untuk mencapai tempat yang lebih tinggi untuk koperasi, gerakan koperasi wanita di negara kita terutamanya. Transcom sendiri, apa yang telah dirangka strategi ataupun program menerusi plan transformasi ini? Kita melihat bahawa banyak program-program yang kita telah rangka bukan saja di peringkat maksudnya di peringkat kementerian tetapi juga di peringkat agensi dan juga untuk program-program taruh yang bersama dengan koperasi itu sendiri. Dan kita juga harus melibatkan sama masyarakat, sama ada mereka dah ataupun tidak bersama dalam koperasi dan sebagainya. Dan pastinya anggota koperasi itu pun adalah merupakan sebagai entiti utama dalam kita menjayakan Transcom ni. Sebab kita nak melihat supaya apa juga yang kita lakukan, kita tengok dalam Transcom ni meliputi dari segi sudut perundangan yang kita nak tengok ada melalui kajian dan sebagainya yang melibatkan Akta Koperasi 1993, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia tahun 2007 dan juga peraturan koperasi yang boleh kita lihat supaya diguna pakai dan juga kita jadikan sebagai kita punya perkara utama dalam kita melaksanakan apa juga program dan juga pendekatan yang kita lakukan. Dan keduanya dari segi sudut pembangunan ekosistem koperasi itu sendiri. Dan yang ketiga dari segi sudut penilaian pencapaian yang dilakukan oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia, bukan hanya semata-mata base pada pencapaian ekonomi tetapi juga bagaimana sumbangan yang telah dimainkan oleh pihak koperasi itu sendiri terhadap anggotanya, terhadap masyarakat. Dan sebab itulah kita melihat dari segi sudut impact yang kita nak tengok tu sebenarnya impactnya kepada gerakan koperasi. Macam mana kita nak tengok
keberkesanan impact Transcorp ini kepada gerakan koperasi. Macam saya cakap tadi, contoh macam wanita. Adakah Transcorp ini berupaya memberdayakan koperasi wanita for the next 5 years? Jadi ini cabaran yang harus dimainkan, bukan hanya saya sebagai timbalan yang bertanggungjawab untuk koperasi wanita ini, tetapi juga untuk tim di Medek dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia bersama juga dengan koperasi-koperasi lain. Dan yang keduanya, untuk sama-sama memberi impact kepada anggota koperasi. Jadi kalau kita tengok anggota koperasi ni, kadang-kadang ada orang cakap, oh yang dapat impactnya hanya untuk mereka yang penghasilan yang besar, tetapi anggota ini tidak. Tapi bagaimana untuk kita pastikan supaya anggota juga dapat impact, dapat dia punya kesan, manfaat, kelebihan menjadi anggota koperasi, kerana itu cukup penting supaya mereka ini dijadikan sebagai duta. Maksudnya third party validator, yang diorang yang akan bercakap tentang keberkesanan Transcorp ini, yang mana akhirnya nanti memberi manfaat yang cukup besar kepada mereka. Dan yang ketiga, saya juga melihat bahawa dengan program dan juga apa yang telah kita aturkan juga memberikan impact kepada dari sudut kepimpinan, kepimpinan dan juga pengurusan koperasi. Dengan Transcorp ini, kita bukan hanya melahirkan pemimpin koperasi yang hebat, yang berkesan, pemimpin yang berilmu, pengetahuan, tetapi pemimpin yang diterima dan juga menggunakan bukan hanya setakat duduk lembaga pengarah koperasi itu kosong, tak, tetapi mereka berilmu, mereka dapat memainkan peranan mereka secara aktif sebagai buat perusahaan ataupun sebagai mereka yang berkhidmat secara terus dengan koperasi. Selain daripada itu juga, untuk kita sama-sama menjadikan impact kepada model perniagaan. Kalau dulu masa saya cakap tadi, maksudnya daripada tradisional, dan kita ubah kepada yang lebih maksudnya lebih sesuai dengan peredaran masa, dengan teknologi dan sebagainya, dan akhir sekali untuk impactnya kepada masyarakat. Jadi kita pun nak tengok macam mana budaya di Jepun, koperasi Jepun, bagaimana di United Kingdom, bagaimana gerakan koperasi yang cukup dekat dengan masyarakat. Dan saya lihat juga dengan Transcorp, dengan semangat Transcorp ini, insyaAllah apa yang kita harapkan semoga ianya dapat dicapai dengan jayanya, insyaAllah. Okey, sekarang ini pun gerakan koperasi telah menyumbang berbilion ringgit kepada ekonomi. Menurut Transcorp, adakah diletakkan sebarang sasaran kualitatif ataupun kuantitatif yang ada nombor tertentu yang menjadi sasaran KPI kementerian ataupun bagaimana? Ya, orang cakap all about numbers kan. Maksudnya numbers itu cukup penting. Pastinya kita meletakkan sasaran yang tinggi juga untuk kejayaan Transcorp ini, sebab dalam masa 5 tahun mungkin kita tak dapat buat banyak ataupun kita tak boleh buat wonders, but sekurang-kurangnya achievement yang kita letakkan dan juga kejayaan yang kita harapkan pada hujung 2025 itu menjadi satu cerminan yang mana kesungguhan yang bukan saja kita melalui kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Dan ianya tak boleh kementerian je yang bersungguh, betul, ataupun urusi koperasi dia punya ALK saja, tetapi kalau ianya tidak diterjemahkan semangat itu kepada anggotanya, benda tak jadi. Kalau tidak diserapkan semangat itu kepada masyarakat juga, tak jadi. Jadi sebab itulah saya sebut ekosistem cukup penting dalam usaha untuk kita transform, nama pun transformasikan ekosistem itu menjadi satu ekosistem yang cukup sihat, yang cukup semangat, supaya kita bukan hanya dapat menyumbang kepada masyarakat, pada anggota, pada gerakan koperasi yang lebih memberdayakan, tetapi juga supaya nikmatnya itu dapat kita juga nikmati hasil dari segi pembangunan koperasi dan juga ekonomi yang dijana melalui koperasi itu memberi impact. Saya ambil contoh macam ada satu yang berhormat menteri, dia cerita, saya tak pergi, saya cukup teruja bila cerita, dia cakap ada satu koperasi makmur, dia bukan hanya ada kilang emas, tetapi juga dia ada mini market dan sebagainya.
Bayangkan, tahun 2020 dia punya hasil jualan 125 juta. Baru-baru ni Yang Berhormat Menteri melawat, dia kata Yang Berhormat Datuk Seri, dia kata hari ni jualan dia dah cecah RM 1 juta satu hari. Bayangkan, dan dia target untuk tahun 2021 keuntungannya, kalau Syabina nak tahu berapa? Agak-agak lah berapa? Agak-agak susah nak agak tu. Berapa? Okey, Datuk kena bagi tahu saya. Dia mensasarkan keuntungan koperasi makmurnya itu 300 juta. Masya Allah. Dia baru je koperasi dalam 3 tahun, tapi mereka berjaya buat. Sebab itulah contoh-contoh koperasi ni bukan banyak, sebenarnya banyak koperasi yang hebat-hebat di Malaysia. Dan itulah kita nak tengok supaya ini jadi role model. Suntikan semangat kepada koperasi lain. Ada koperasi Bank Muamalat yang buat servis bersih bangunan dan sebagainya. Ada juga koperasi Unicap, saya UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia kena sebut juga, yang dapat antara 36 nombor 36 terbaik di Malaysia. Melalui maksudnya dia ada property dan dia sewakan dan sebagainya. Jadi model-model koperasi yang berjaya ini harus dijadikan contoh dan cerita yang maksudnya inspire, boleh memberi semangat kepada masyarakat kita. Macam saya kira success stories ahli koperasi dan koperasi-koperasi ini juga mungkin perlu dihebahkan lebih banyak lagi supaya seperti kata Datuk tadi memberikan inspirasi. Dan yang terakhir sekali, kerana kita bersiaran sekejap je itulah sekejap saja masanya, tapi saya nak tanya Datuk tentang harapan Datuk secara peribadi dan juga Medex secara umumnya. Tapi dalam masa yang sama banyak perkara nak disimpulkan dalam soalan ini, kerana nak disentuh juga tentang potensi koperasi untuk merapatkan jurang ekonomi khususnya dalam kalangan B40 ya. Dan tentu saja kerana kita berdua wanita menguasai studio malam ni, kita nak sebut juga pasal potensi wanita. Mungkin Datuk boleh sampaikan. Terima kasih Syabina. Sebab itu saya benar-benar berharap supaya Transcorp ini dapat dijayakan. Dan macam saya cakap tadi, yang tak boleh dijayakan hanya di pihak Medex ataupun SKM saja, tetapi ia perlu pelibatan daripada semua pihak dan pemahaman daripada semua pihak. Dan pastinya apabila koperasi ini dijadikan, apabila kita 1 Mac bermulanya atau koperasi yang pindaan yang baru-baru ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, dijadikan sebagai pemangkin dan juga gerakan koperasi yang terbaru di Malaysia, supaya kita dapat bantu banyak golongan apabila mereka benar-benar memahami aspirasi yang kita nak lahirkan melalui Transcorp ini, supaya ia dijadikan sebagai ejen pembangunan ekonomi, terutama sekali untuk anak muda, terutama sekali untuk wanita. Yang inilah antara ejen untuk pemangkin ekonomi yang sebenar yang boleh kita guna pakai, dan kita nak tengok for the next 5 years bagaimana. Dan pastinya cabaran saya untuk melihat, harapan saya benar-benar melihat supaya lebih banyak lagi koperasi yang dilahirkan, yang mana penerajunya wanita, ahli-ahli juga wanita, yang memberikan persaingan, bukan hanya untuk koperasi-koperasi yang baru. Bayangkan banyak koperasi baru 2 tahun, 3 tahun ditubuhkan, tetapi memberikan satu galakan ekonomi yang cukup, saya rasa cukup luar biasa. Dan saya harap maksudnya kita sama-samalah mengimarahkan Transcorp ini supaya kita dapat sama-sama capai hasrat dan juga matlamat Transcorp itu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kita harapkan nanti mungkin kalau kita berjumpa lagi Datuk, kita akan bercakap tentang perkembangannya pada fasa yang sudah pun membanggakan kita dengan angka-angka yang lebih besar lagi. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih juga Datuk kerana bersama kami. Datuk Wira Mas Hermiati Samsudin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bersama-sama dengan kita malam ini menerusi ruang bicara bercakap tentang transformasi koperasi Malaysia. Saya Wan Syarina, jumpa lagi pada lain masa. Ini Bernama TV.